Maknanya kita lihat dalam segi perbandingan antara kita lihat dalam surah Munafikun, sunat baca hari Jumaat, tu imam baca surah ni. Tu imam sunat baca surah ni. Antara surah yang disunatkan imam baca pada hari Jumaat, surah ni Al-Munafikun. Tapi tak ada hari ni. Jangan pergi cari ya. Ya. Cukup baik kita baca, semua di cover dan doa tu di cover semua, ya. Seluruh langit bumi dengar kita baca doa tu, ya. Sebab dia ada hubung kait dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi paling sayang dekat umat, betul tak? Kita pula tolong doa untuk kebaikan umat. Lagi-lagilah, ya, kita mendapat doa berkat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu paling penting. Jadi makanya kata Allah dalam surah Al-Maidah pada ayat 52, kata Allah, fa'azallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min 'indih. Dia kata apa? Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul, suatu keputusan daripada sisinya. Nampak tak? Apa juga kita akan menang, tuan-tuan, kalau kita sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janji-janji Allah tadi ini memang adalah benar. Maka itu Allah nak kena uji. Iman kita perlu dengan ujian. Banyak kita menghadapi ujian-ujian. Apa ujian-ujian Allah ni? Pertama, ujian-ujian kepada perkara-perkara yang haram. Yang tu kita diuji. Boleh tinggal benda-benda haram ni, boleh tinggal benda-benda yang Tuhan tegah dengan 100%, dengan penuh keyakinan, itulah kita akan dapat iman. Iman akan mula meningkat. Sebab itu Tuhan uji. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia sudah mengira, sudah boleh mengira, mengambil kira bahawa mereka dibiarkan saja mengatakan kami sudah beriman, sedangkan mereka belum dites, mereka belum diuji, ya. Uji apa? Kalau sungguh-sungguh beriman kepada Allah, apa yang Tuhan tegah tu tinggal, apa yang tegah tu tinggal dulu, 100% tinggal. Itu dia. Barulah kita akan dapat ujian iman itu memberi manfaat. Ujian itu akan bertukar menjadi rahmat. Ya, bila tukar menjadi rahmat, kita akan merasai ketenangan dalam hidup. Inilah janji-janji Allah, tuan-tuan, yang 10 perkara ni yang saya sebut. Semua ayat saya dah baca tadi dah. Kita nak abang tentang syak, ya. Kemudian datang kepada syirik. Syirik ni apa? Syirik ni kita menggandingkan, walaupun kita terima Allah tu bagi sumber rezeki, betul tak? Tapi kalau kena berhenti kerja, payah aku nak makan apa? Tengok dia pergi mana. Tadi dia kata Allah sebagai penanggung rezeki. Allah sumber rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tuhan kata, tidak ada yang melata di atas bumi melainkan Allah dah tanggung rezeki dia. Kita ni dabbah, tahu, makhluk Allah yang melata di muka bumi. Kita ni adalah sebahagian daripada hayawan natiqah yang punya akai, melanda di atas bumi ini. Tuhan janji, wa min dabbatin fil ardi wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha, bahawa tiap-tiap yang melanda di atas muka bumi, yang berjalan muka bumi ini, dia tanggung rezeki oleh Allah. Pegang yang tu satu, jangan lari dah. Nampak tak? Sumber rezeki itu kepada Allah. Jadi kena berhenti kerja ke, tak ada kerja ke, tukang kerja ke, kerja besar jadi kerja kecil ke. Nampak tak? Ya. Apa yang penting? Nombor satu, berkat. Kita nak berkat tu dulu, ya. Nombor dua, kita dah jamin, Allah sendiri dah jamin rezeki aku, jangan takut. Jangan ada sebarang, oh kalau dia buang kerja kat aku susahlah, aku nak buat lagu mana, aku nak hidup macam mana. Nampak tak, ya? Siapa nak tanggung aku? Tadi dia kata Allah tanggung. Itu artinya syirik. Nampak tak? Telah menduakan Allah. Allah pun tanggung rezeki, majikan pun tanggung rezeki. Allah pun tanggung rezeki, kilang pun bagi rezeki kat kita. Allah tanggung rezeki, kerajaan pun bagi rezeki kat kita. Kacau lah. Allah bagi rezeki, tokek pun bagi duit kat kita. Nampak? Yang mana tanggung itu? Syirik nama dia. Nampak tak? Itu syirik tu. Kita kena serah 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, jangan syak. Kedua, yakin rezeki Allah pegang dan Allah tidak ada lain daripada Allah. Iyyaka na'budu wa sebab tu ya tu kena ada sabdu. Ya, tekan. Iyyaka na'budu wa kuat. Sabdu tu mengukuhkan lagi kita punya sandaran kepada Allah. Ya, tekan. Jadi makanya apa yang kita faham lagi, inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Allah Daud alaihissalam yang mafhumnya sebagai berikut, ya Daud, hal tadri mata atawallahum in tahharu qulubahum min asyirk wa naza'u min qulubihim syak. Wahai Daud, adakah engkau tahu
bilakah aku memimpin mereka? Kemudian Allah sendiri melanjutkan firman-Nya, pada ketika mereka telah mensucikan hati mereka daripada kemusyrikan dan pada ketika mereka telah mencabut keraguan daripada hati mereka. Allah katakan Nabi Daud pasal nak lawan dengan Goliath, nak lawan dengan Goliath Jalut, maka tu kepimpinan Nabi Allah Daud AS tu bukanlah besar mana pun, sikit je. Nabi Daud bawa tentera yang banyak pakai batu je. Dia bawa batu-batu je, bawa oncang batu, lawan pakai batu macam orang pemuda-pemuda Palestin duk lawan tu kan. Tapi Allah izinkan batu tu tukar jadi bom. Berbanding batu tu meletup, kok mana dia main api ke? Ini kerja Allah. Jadi maka tu Allah kata kat Nabi Daud, apabila dua perkara ni tidak ada kepada mereka, tidak ada syak, tidak ada syirik kepada mereka, maka ketika itu akan terbukalah hijab mereka dengan Allah, dan Allah akan pimpin tuntun mereka langsung. Inilah kepentingan yang kita nak lihat. Pengarang ni hebat, pengarang kitab kita ni memang hebat. Dia boleh sunting ayat-ayat daripada Al-Quran tu, yang ada relate, hadis-hadis dia pilih begitu relate dengan apa yang dia bercakap. Itu yang kata tadi ini mengikut Syekh Dr. Muhammad Ramadan Al-Buti, seorang ulama besar Syria. Dia kata kitab hikam ni nombor 2 daripada Al-Quran. Masya Allah. Nombor 2. Syekh Mahmud Abduh, Rektor Al-Azhar sendiri pun kata macam tu. Kitab hikam ni duduk nombor 2 daripada Al-Quran. Nombor 2. Nampak tak ya? Sebab dia ambil semua daripada Al-Quran. Dia punya catatan, sandaran, rujukan, imbasan, tempiasan, semua daripada Al-Quran. Tak lari itu memang betul. Bijak dia punya pengarang tu. Dia betul-betul menghidupkan ruh Al-Quran melalui kitab hikam. Itu panggil hikmah. Boleh faham ya? Jadi makanya kita mengambil kira apabila adalah macam tu tuan-tuan, buanglah segala syak dan ragu. Kita buat khulasah balik sebelum kita nak akhiri di sini. Yang pertama, syak, jangan ada apa-apa gangguan yang boleh mengganggu kita ketika ibadat, kerana kita yakin semua perkara sudah dijamin oleh Allah, semua perkara dalam genggaman Allah, dan Allah menentu dan berkuasa atas setiap sesuatu, dengan syarat kita beriman kepada Allah. Yakin. Antara iman di sini jangan syak. Iman di sini jangan syak. Makna kata wajah iman yang sempurna yang kita anut, jangan ada masuk syak terhadap Allah, terhadap pimpinan Allah, terhadap pertolongan Allah. Kalau tidak ada syak begitu, yakin. Itu kita kena habaq awal-awal dia punya usul. Macam rezeki saya habaq dulu. Tuan-tuan kena faham rezeki kan. Ingat lagi kan, rezeki ada 4 kan. Rezeki itu kita jangan lupa tu. Dalam kepala kita mesti ingat tu, rezeki itu. Pertama, rezeki yang disebut sebagai rezeki pembahagi. Allah bahagikan rezeki. Semua hamba dia bagi dah. Hang jadi apa, hang jadi apa, hang jadi apa. Tu selalu pindah ke mana belajar, ambil engineering, bahagian elektrik, menjaga roti canai. Itu dia nampak. Nampak ya? Ambil ilmu engineering pasal kapal terbang. Nampak lah. Itu anak menakan dia sendiri. Nampak lah. Sekarang buka kedai makan. Jual apa? Jual makan. Itu paling betul. Nak jadi bedah. Banyak. Pilot kapal terbang, jual di silbang. Nampak lah. Itu dah ada lah. Ini rezeki. Nahnu qasamna bainahum ma'ishal bil hayat. Kami yang bahagi kehidupan mereka, bukan mereka boleh bahagi sendiri. Itu rezeki yang pertama. Rezeki aku kok makan gaji, rezeki aku kok penjaga, rezeki aku kok ambil upah, rezeki aku begini. Faham? Dah tahu dah. Maka tu jangan kita khianat, jangan kita dengki, jangan kita pandang tak kena. Orang bagus sikit pada kita pandang bagus lah. Aku rugi, orang dia bagus pada aku. Tak boleh kata begitu. Semuanya sama sebab Tuhan. Rezeki yang kedua, Allah sudah jamin benda nak masuk rongkong kita. Benda yang ada di badan kita ni Tuhan jamin tu. Baju banyak almari kan, bukan kita punya. Yang ada almari dalam itu bukan kita punya tu. Boleh jadi waris punya. Dia ambil lah ni waris punya betul. Hak baju duk pakai lah ni tukang mandi digunting. Dia kata payah nak buka bagi mandi. Nampak tak? Lambat. Dia tak tanya kita buat tailoring berapa ratus. Dan orang rumah kata, potong pergi lah, senang lah bagi mandi, dah keras. Nak buat macam mana?
Nak kena sapu minyak sedia-sedia kan, orang mati kan. Maknanya rezeki kita. Kita beli 3-4 kampit beras 3 kilo, 30-40 kilo taruh beras di rumah, nampak? Nak masuk mulut kita macam mana? Ya, tak jamin. Kadang-kadang nasi pun tak boleh makan. Sebab duduk makan biskut dah. Nampak? Nah. Siapa punya? Itu rezeki apa dia panggil? Maghmun, jamin masuk rengkung. Ya. Yang masuk rengkung kita, itu kita punya. Yang tak masuk rengkung bukan kita punya. Nampak? Kasut banyak pasang, yang kita pakai itu kita punya. Masa tu, nampak dah? Mai pencuri dia buat lari, habis bukan kita punya. Senang tak? Dia punya. Kita pun sergah kat dia. Pasal dia mau bagi dia. Nampak tak? Terus duduk bigat banyak. Kita yang nak bercara di akhirat. Rezeki nombor 3. Mamluk. Mamluk ni kita tolong pegang. Aku tokek bos besar. Nampak? Pekerja aku 2,000 pekerja. Dalam bank kena ada juta, betul tak? Ya. Yang dia nak pakai banyak mana? Yang dia tanggung 2 juta tu nak kena bagi ke orang lah. Dia punya gaji dia pegang. Dia tolong pegang gaji dia apa? Nampak tak? Ya. Anak-anak pinak kita dalam rumah, kita nak kena jamin makan minum, kita pegang rezeki dia apa? Kita pegang. Sebab tu Tuhan kata menikah. Laki-laki kalau ada peluang menikah. Kalau ada jalan baik menikah. Nampak tak? Nah. Supaya apa? Supaya dia mengundang rezeki. Kita tak tahu, mungkin melalui pernikahan tu ada rezeki. Itu satu cara lah. Kalau kita tak rasa tak ada cara yang boleh baik kita jangan buat cara lah. Kita pilih cara mana yang boleh bawa kebaikan kepada kita lah. Itu di antaranya. Contoh, dia panggil rezeki apa? Mamluk, yang kita milik. Yang akhir sekali, yang ni tak ada had. Jangan terkejut. Nampak tak? Benda kita boleh dapat, orang tak dapat, kita boleh dapat. Nampak tak ya? Tak itu kan? Rizqun mau'ud, dia panggil rezeki ni Tuhan jamin. Ini apa nama Mikail tak tahu. Tak ada dalam portfolio Mikail. Mikail bawa rezeki kita apa? Hang punya rezeki hari ni nak makan apa, nak makan. Itu Mikail. Tapi yang ni tak ada, Mikail tak tahu. Direct terus daripada Allah. Rizqun mau'ud, dia panggil siapa? Orang yang Tuhan beriman. Itu kata tadi ni, barang siapa yang takut kepada Allah, wa may taqillah yaj'al makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa, iman kepada Allah, Tuhan bagi dia tadi ni apa? Makhraja, ada jalan keluar. No problem, semua soft. Nampak tak? Ya. Semua orang ada problem, tak boleh lari, tapi dia boleh solve, orang lain tak boleh solve. Nampak tak? Dia boleh selesai, orang lain tak boleh selesai. Allah bagi jalan, dia boleh selesai. Kemudian Tuhan bagi rezeki daripada punca dia yang sendiri tak jangka. Macam mana dia boleh dapat ni, Pak? Ya. Ustaz, tolong Ustaz. Ustaz, tolong jumpa di Mekah. Nampak tak? Saya baru mula, tahun tu baru mula package. Baru mula buat dengan package. Sebelum tu dengan muasasah lah, kemudian buat dengan package. Dengan muasasah duk kena sesah, masuk package lah. Masuk package pula kan. Ya, dapat satu hamba Allah. Dia ni kontraktor besar. Ustaz, tolong saya ada projek, saya dah apply. Dapat projek ni, alhamdulillah. Saya mari Mekah pun nak minta juga sembahyang depan Kaabah, minta. Ya, Ustaz tolong buat sembahyang hajat ni. Dia pun panggil jemaah, mari kita sembahyang hajat, minta ke dah. Nampak? Ya. Minta. Ya. Buat sembahyang hajat tadi. Baik. Dah minta sembahyang semua. Dia pun ikut. Jemaah pun ikut. Orang package semua ikut lah. Doa, ya Allah, biarlah makbul dia punya hajat. Bagilah apa dia perlu. Kiranya hajat ini beri manfaat kepadanya, kebaikan kepada dunia akhiratnya, agamanya, kehidupannya. Ya, engkau bagilah kat dia. Makbul lah projek tu. Lepas 4 hari dapat jawab. Projek dia berjaya. Berapa juta? Masa tu 20 juta. Nampak tak? Nak balik, dia sign satu cek kat saya, 50,000. Ya. Saya tak jangka, ni betul ke saya punya, saya kata. Salah tulis hewan. Patut kena tulis 500 saja kan. Ni betul 50000. Tak betul. Dia kata ambil. Saya ambil projek 20 juta. 20 juta 50,000. Allah, hujung jari kelingking. Nampak tak? Sampai sekarang, tuan-tuan. Sampai sekarang. Dia duk kontak dengan saya. Tak putus. Sampai sekarang. Nampak tak ya? Tengok Allah hantar mai. Tak payah fikir banyak. Ustaz mengajar sudah, dia kata. Pergi mengajar. Nampak tak? Mengajar ilmu Allah Subhanahu taala, dia kata. Nampak tak? Ambil nama, ambil IC. Dia ambil sudah. Nampak tak ya? Nah, apa ustaz mahu bang? Sedang tak? Rezeki tak payah fikir. Itu dia panggil tajrid. Sudah sampai makam tajrid. Nanti kita baca lah bab ni. Nanti masuk kitab kita balik. Bab tajrid. Ya.
Allah tanggung pada hakikat, bukan dia tanggung. Allah tanggung. Hang buat kerja aku bagi kat hang. Nampak tak? Jangan duk harap kepada manusia. Jangan harap kepada apa-apa kepentingan duniawi. Pergi mengajar, ikhlas. Ajak yang fardu, yang wajib. Nampak tak? Jangan duk merapu. Abang betul-betul. Ya Allah. Itu satu, baru satu. Ada lagi, semua-semua lain lagi. Tak payah bercakap lah. Tak gitu. Sampai tahap tu tuan-tuan. Nak balik, bagi jam tangan pula selai. 1 jam tangan pula. Sampai nak malu nak pakai jam tangan tu. Rolex 12,000. Masa tu dia buka jam tangan bagi kat saya. Nampak tak? Sampai malu nak pakai hari ni. Berat. Untuk orang tanya apa ustaz pakai? Tidak. Pakai 2-300 RM sudah. Simpan. Sekali-sekala pakai lah kata. Dia bagi kan. Gimana? Pergi semayang Jumaat pakai. Pasal pakai tak ada. Kita wakil Allah. Wakil Allah kena besar kan dia tak? Kena pakai elok-elok, kena pakai benda bagus-bagus nak menghadap makhluk. Wakil Allah pegang tongkat. Betul? Itu dia. Sajalah kata bila cerita bila benda tu ada. Wa amma bi ni'matika rabbika fahadits. Tuhan kata, apa nikmat Tuhan beri kamu habaq kepada manusia. Tunjuk kepada manusia sebagai dalil kita Tuhan Maha Kaya dan kamu akan beriman terus kepada Allah. Boleh tak? Itu sebagai contoh tuan-tuan saja kata bila. Tahun 92 kalau 50,000 tentu besar mana tu. Kita tukar tabung haji, kita bagi 100 duit kita dapat 185 rial. 100 duit kita 185 rial. Masa tu besar duit kita. Kalau nak tukar duit dia perhati orang Malaysia. Hari ni Malaysia tak perhati, kita perhati dia pula. Nak tukar duit kita dah tengok macam money changer tu punya muka. Dia tak perhati tengok muka kita. Nampak Sampai tahap tu lah tuan-tuan. Na'udzubillah. Kita mohon perlindungan kepada Allah. InsyaAllah tak kata kita lanjut sikit hari ni lah. Aku qawli hadha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah lana sudurana. Wa yassir lana imurana. Rabbana atina fi dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzaban nar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.